Assalamualaikum dan hai guys, saya Aris Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada korang semua kerana sudah menonton video telefon terbaik bawah RM400, yang mana video tu pun dah menerima respon yang sangat positif daripada korang semua. Dan kali ini kita nak teruskan lagi dengan bawa korang ke senarai telefon terbaik di bawah harga RM500. Dan untuk bajet sebegini, korang sebenarnya boleh dapatkan phone dengan spesifikasi minimum macam penggunaan chipset 8 teras, memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB. Jadi dalam video ni saya dah pilih 7 calon telefon terbaik yang dinilai berdasarkan keseimbangan spesifikasi dan fungsi yang berbaloi untuk harganya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini dia senarai telefon terbaik yang korang boleh dapatkan pada harga di bawah RM500. Kita mulakan dahulu dengan tempat ketujuh iaitu Vivo Y11. Telefon ni yang bestnya dia guna chipset 12nm yang lancar dan efisien untuk harian, ada penggunaan dual kamera, ada kamera selfie 8MP f1.8 dan mempunyai kapasiti bateri yang besar iaitu 5000 mAh. Tapi yang tak bestnya, chipset Snapdragon 439 dalam phone ni masih perlahan untuk gaming. Jadi korang kena cari phone dengan chipset Helio P22 ke atas barulah sesuai sikit untuk gaming. Dan phone ni pun masih menggunakan sambungan micro USB dan tak ada sebarang fungsi fast charging, so kena ambil masa dalam 3 hingga 4 jam baru boleh full charge. Tempat ke-6 pula kita berikan kepada Redmi 8. Tengok spek, Redmi 8 ni boleh kata phone yang macam-macam ada, seperti penggunaan Snapdragon 439, dual kamera dengan sensor utama f1.8, FM radio boleh guna tanpa perlu connect dengan earphone dan mempunyai kapasiti bateri yang besar iaitu 5000 mAh. Phone ni pun salah satunya phone dalam senarai ni yang ada USB-C, fast charging 18W, IR blaster, P2i nano coating dan penggunaan kaca Corning Gorilla Glass 5. Cuma kekurangan besar Redmi 8 ni satu je. Chipset Snapdragon 439 macam Vivo Y11 tadi dilihat kurang sesuai untuk gaming, dan phone yang saya akan tunjuk selepas ni baru okey sikit untuk kegunaan gaming ni. Kita bergerak ke tempat kelima yang disandang oleh Meizu M8. Phone ni yang bestnya dia guna chip MediaTek Helio P22 yang lagi pantas, ada storan 64GB, mempunyai saiz yang compact, guna binaan aluminium dan salah satunya phone dalam senarai ni yang mempunyai memori setinggi 4GB RAM. Walaupun RAM dia besar, satu bahagian phone ni kurang seimbang sikit ialah bateri dia yang mana boleh consider agak kecil. Dan phone ni pun masih menggunakan sambungan micro USB, tak ada sebarang fast charging dan masih menjalankan Android 8.1 Oreo. Untuk tempat keempat pula diberikan kepada Nevos X20 Pro. Macam Meizu M8 tadi, phone ni pun menggunakan chipset MediaTek Helio P22, tapi dia berada di atas Meizu M8 sebab bateri Nevos X20 Pro ni lebih besar iaitu 4100 mAh. Dan dia pun ada storan dalaman 64GB, mempunyai sokongan Wi-Fi 5GHz dan Bluetooth 5.0. Cuma yang kurangnya pasal phone ni, dia masih menggunakan sambungan micro USB dan tak ada sebarang fungsi fast charging. Bagi tempat ketiga, Oppo A5s dilihat layak untuk berada pada kedudukan ni. Istimewanya phone ni, dia guna chipset Helio P35 yang lagi laju banding Helio P22, ada dual kamera, sokongan Wi-Fi 5GHz dan mempunyai bateri yang besar iaitu 4230 mAh. Cuma yang tak best ialah dia masih menggunakan sambungan micro USB, tak ada fast charging dan masih guna Android version terdahulu iaitu Android 8.1 Oreo. Untuk tempat kedua pula, kita berikan kepada Nokia 5.1 Plus. Apa yang best pasal phone ni, dia punya binaan dia paling premium dalam senarai ni sebab dia guna binaan kaca dekat bahagian belakang. Bukan setakat tu je, phone ni pun guna chipset Helio P60 yang standing dengan Snapdragon 660, ada penggunaan dual kamera, USB-C dan ada sokongan Wi-Fi 5GHz. Phone ni pun tergolong dalam program Android One, so korang boleh dapatkan update security yang lagi kerap dan interface Android stock yang ala-ala Pixel gitu. Cuma yang tak best pasal phone ni, dia tak ada fungsi fast charging dan bateri dia pun dalam 3060 mAh sahaja. Cuma banding dengan Meizu M8 tadi, phone ni boleh berada di tempat kedua sebab chipset Helio P60, Android One, binaan yang premium dan kehadiran sambungan USB-C banyak bagi poin dalam menjadikan phone ni lebih berbaloi untuk dibeli. Dan untuk tempat pertama, rasanya korang pun dah tahulah phone apa yang saya nak umumkan ni. Jadi tak lain tak bukan, kita berikan kepada Realme C3.
Phone ni secara mudah untuk berada di tempat pertama disebabkan chipset Helio G70 dia betul-betul powerful untuk harian dan gaming. Kalau untuk main PUBG, ini sahaja phone baru dalam senarai ni yang boleh guna setting smooth dan ultra untuk dapatkan gameplay 40 FPS. Selain tu, phone ni pun ada dual kamera yang bagus untuk harganya. Guna kaca Corning Gorilla Glass 3 dekat skrin dan mempunyai bateri 5000 mAh. Bukan itu sahaja, phone ni pun ada Bluetooth 5.0 yang lebih low latency dan dijana dengan Android 10 secara out of the box. Cuma kekurangan dia, fungsi gyroscope dia delay sikit. Dan sama dengan kebanyak phone dalam senarai ni, dia guna sambungan micro USB dan tak ada sebarang sokongan fast charging. Tapi disebabkan chipset dia yang powerful dan aspek yang lain macam design, kamera dan bateri dia pun dilihat seimbang, Realme C3 inilah phone paling berbaloi yang korang boleh dapatkan di bawah harga RM500. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video kali ini. Jadi bagi korang yang nak beli phone yang saya sebutkan tadi, saya ada tinggalkan link pembelian dekat bahagian bawah ni. Dan bagi korang yang belum lagi tengok video telefon terbaik bawah RM400, korang boleh klik link dekat bahagian atas ni. Dan kalau korang sukakan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan bagi korang yang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, boleh tinggalkan komen dekat bahagian bawah ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.